Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah kerana sekali lagi pada saat ini Allah masih lagi mengurniakan pada kita peluang untuk kita membicarakan tafsir ayat yang ke-35 daripada surah Al-Ahzab, daripada kitab yang kita sentiasa tadabbur ini, itu kitab surah Al-Ahzab. Hebatnya surah Al-Ahzab ini, di mana dalam membicarakan tentang tajuk ini, kitanya sampai pada ayat yang ke-35 daripada ayat-ayat yang kita belajar ini. Mari kita baca dahulu, mudah-mudahan kita dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Ayat yang kita baca ni merupakan ayat yang di mana Allah mula nak cerita tentang kewajipan kita sebagai seorang mukmin ini terhadap apa yang diarahkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam ayat yang kita baca ni bermula daripada ayat ini, kalau kita perhatikan di mana berdasar pada huraian, tuan-tuan tengok terus pada huraian tu, sebab penurunan ayat ini adalah berdasar riwayat dalam sebuah hadis mengenai isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu hari isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedang duduk berbual-bual. Dalam perbualan mereka tu, mereka mempersoalkan, isteri-isteri Nabi ni tanya, mengapa Allah ni seringkali menyebut mengenai orang lelaki je dalam Quran, tidak menyebut orang perempuan? Ni kadang-kadang kan di kalangan kita pun sibuk tanyalah, kenapa dalam Al-Quranul Karim ni banyak cerita orang lelaki? Rijalun la tulhihim, lelaki-lelaki yang tidak lekakan dengan harta benda mereka, dengan perniagaan mereka, wala bai'un an zikrillah. Misal contohnya dalam ayat Al-Quran Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman pada Allah. Nak sebutnya orang lelaki, disebut dengan kalimah lelaki, tidak disebut khusus tentang mengenai wanita ataupun orang perempuan. Kebanyakan tanya soalan demikian, adakah tidak ada kebaikan pada orang perempuan ni? Orang perempuan ni, isteri Nabi ni tanya, kita ni tak ada benda yang baik ke sampai kena cerita orang lelaki je? Orang lelaki je ni yang sering kali diulang dan disebut. Nabi di kalangan orang lelaki, kemudian segala benda orang lelaki. Kenapa orang lelaki, tidak orang perempuan? Ni kadang-kadang ada di kalangan kita ni pun sama juga. Dia kata takkanlah semua benda orang lelaki, mestilah dalam hidup kita ni, dia kata kena ada kesamarataan. Orang lelaki boleh buat, orang perempuan pun boleh buat jugalah, patutnya demikian. Katanya mereka, macam pergi sembahyang Jumaat, orang lelaki je pergi sembahyang Jumaat, orang perempuan tak boleh sembahyang Jumaat. Begitu pada mereka tersebut. Kemudian ada juga yang berpandangan bahawa mereka sebut apa dia? Mereka kata apa dia? Orang lelaki jadi tu imam, orang lelaki je jadi Bilal. Kenapa orang perempuan tak boleh ke jadi Bilal ke, jadi tu imam ke? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sentiasa disebut dan diulang
semenjak bukan zaman kita je, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Bila sebut saja keadaan demikian, yang lebih membimbangkan lagi apabila Allah tidak menerima amal ibadah mereka yang mereka lakukan. Orang perempuan ni sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang, kita ni buat amal ibadah ni Allah terima ke tak terima amal ibadah kita. Yang akhirnya sebut cerita tentang mengenai orang yang disebut dengan orang lelaki je. Orang perempuan ni, amal ibadah orang perempuan ni bagaimana pula di kalangan mereka timbulkan demikian. Bila Allah tidak menerima amal ibadah yang mereka lakukan, adakah tidak ada kebaikan pada orang perempuan sehingga kan Allah ni terima ke amal ibadah orang perempuan ini. Lalu Ummu Salamah, salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Salamah ni di antara isteri Nabi yang paling banyak tanya soalan-soalan pada Nabi. Ditanya soalan pada Nabi ni. Jumpa dan tanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanya soalan pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, mengapa kami orang perempuan ni tidak pernah disebut dalam Al-Quran sebagaimana yang disebut kepada orang lelaki? Ummu Salamah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kami ni orang perempuan ni tak disebut sebagaimana orang lelaki? Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab perkara itu, melainkan pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya di atas mimbar. Rasulullah tidak kata semua pertanyaan isteri Rasulullah jawab immediately dipanggil. Rasulullah tak jawab terus. Dia kadang-kadang begitulah orang lelaki ni. Kadang-kadang bila isteri dia tanya je, suami ni senyap je, tak nak jawab. Tak nak jawab tu kenapa tak nak jawab? Kerana boleh jadi tak sesuai masa tu untuk menjawab. Kadang-kadang ni sifat seorang suami lah, dia panggil demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama juga. Rasulullah tak jawab. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jawab, sehingga bila Rasulullah jawab di atas mimbar. Ketika itu katanya Ummu Salamah, aku sedang menguraikan rambut aku. Ketika tu aku sedang mengeringkan rambut lah, senang ceritanya. Sama ada lepas pada solat ke, lepas pada mandi ke, ataupun lepas pada dalam solat ke dan sebagainya. Tak tahulah masa lepas pada itu, katanya Ummu Salamah, aku sedang membuka rambut ni, mengurai rambut. Kan orang perempuan kadang-kadang rambut bila dia panjang, dia betulkan rambut dia ni. Rambut sedang menguraikan rambut tersebut. Kemudian aku gulung rambut aku dan aku menuju ke bilik aku. Aku pun sanggur rambut ni. Kemudian aku masuk dalam bilik. Aku cuba memfokuskan pendengaranku berdekatan pelepah kurma. Katanya Ummu Salamah, aku sambil begitu tu, akunya cuba dengar aja apa sebenarnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tu berdekatan dengan pelepah kurma. Rumah Rasulullah tu dekat dengan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dipanggil demikian. Macam ada di kalangan kita kan sekarang ni, bukannya semua duduk depan handphone ataupun duduk depan yang disebut dengan komputer. Ada yang buka-buka dia tinggal kat tepi. Kemudian dia dengar sambil-sambil dia buat kerja. Ada juga yang demikian di kalangan kita kan. Ada di kalangan kita ni, kadang-kadang lepas pada habis dah program ni, habis dah kuliah ni, baru dia nak pasang balik, dia dengar balik. Pun ada juga di kalangan kita demikian. Kemudian Ummu Salamah ni dia kata, sambil-sambil buat kerja tu aku dengar aja benda apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Aku mendengar Rasulullah berseru di atas mimbar. Tiba-tiba aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut di atas mimbar sebagaimana ayat berikut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Firman Allah Taala, innal muslimina wal muslimat. Mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang Islam lelaki dan orang-orang Islam perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula baca ayat demikian. Wal mu'minina wal mu'minat, dan juga orang-orang perempuan, orang-orang lelaki yang mukmin dan juga orang perempuan yang mukminat dipanggil. Orang perempuan yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni mula Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut dalam Islam ni ada orang yang hidup dia dalam keadaan benar-benar seorang yang muslim. Muslim sebagai seorang lelaki. Kemudian muslim sebagai seorang perempuan dipanggil. Ni muslim, ni peringkat pertama dipanggil. Dalam Islam ni,
Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita mula masuk Islam. Dia panggil demikian. Mula kita bersama dengan Islam. Mula-mula kitanya, tanda kita ni Islam, mula kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dipanggil permulaan kepada keislaman kita. Maknanya kita mula menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang bukan Islam, bila dia nak masuk Islam, tanda dia nak masuk Islam, dia bersyahadah. Bila dia mula bersyahadah, dia panggil pintu utama masuk kepada Islam. Bila dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya sanggup menjadi saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Maka dia masuk peringkat yang pertama dalam Islam. Itu yang disebut dengan Muslim, dia panggil. Muslim maknanya orang yang hidup dia menyerah. Sama ada dia lelaki ataupun dia seorang perempuan. Dia panggil demikian. Ni peringkat yang permulaan dalam peringkat Islam. Maknanya mula daripada dia sebut dia ni mula syahadah, maka bertanggungjawablah dia terhadap apa dia? Solat, puasa, zakat, haji. Ni peringkat yang pertama, tanggungjawab yang dia mesti laksanakan dalam hidup dia sebagai seorang Muslim. Dia masuk Islam pukul 12, sebagaimana sekarang ni, misal contoh Zuhur pukul 1:30 misal contohnya. Maka dia kena solat Zuhur terus. Dia tak boleh jawab, saya baru masuk Islam je, saya baru masuk Islam, saya tak erti nak solat. Tak boleh. Dia kena belajar terus. Masuk Islam tu dia kena solat terus. Solatlah sebagaimana orang lain solat, kamu kena ikut orang solat. Kemudian dia masuk Islam pukul 12, lepas pada dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kena tutup aurat terus. Dia tak boleh, dia kata nantilah sebulan lagi lepas pada hari raya haji ke misal contohnya, saya nak tutup aurat. Tak boleh. Dia bila dia sebut dia Islam, dia mesti menyerah segala hidup dia kepada arahan yang diarahkan oleh Allah. Tanda penyerahan, dia taat, dia panggil. Dia panggil Muslim, peringkat yang pertama. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Peringkat yang kedua dalam Islam ni, orang yang benar-benar mula beriman, dan juga mukminin di kalangan orang lelaki, mukminat di kalangan orang perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Nak sebutnya mukmin maknanya beriman, berkeyakinan. Beriman maksudnya berkeyakinan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Muslim, boleh jadi dalam hidup dia seorang Islam, tapi di sudut keimanan, keyakinan dia tak sekuat dengan orang yang benar-benar beriman. Kadang-kadang dia boleh lagi buka aurat, boleh jadi dia tinggalkan solat, boleh jadi ni orang yang peringkat Muslim dipanggil. Peringkat yang kedua dalam Islam ni, di mana dia boleh jadi seorang yang jadi macam mana? Beriman, benar-benar beriman pada Allah. Beriman maknanya berkeyakinan dalam hidup kita. Tanam keyakinan dalam jiwa kita. Aku ni, lepas pada hidup di dunia, aku kena mati, masuk dalam kubur. Aku yakin dalam kubur nanti aku akan disoal di hadapan Allah. Aku akan berhadapan dengan apa dia? Nikmat dan azab. Aku akan berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan yang dalam kubur. Kemudian yakin sungguh kita akan bangun di padang mahsyar. Yakin sungguh kita akan melalui titian sirat. Yakin sungguh adanya syurga dan neraka. Tanda yakin, kita tunjuk mulut kita jaga. Tanda kita yakin, tangan kita jaga. Segala benda yang tuadan kita ni kita jaga. Jaga kat mana? Jaga dalam keadaan yang kita ni tak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, dan kita buat benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ni dipanggil keyakinan. Dipanggil orang yang macam ada keyakinan pada diri dia, ni orang mukmin. Orang mukmin. Orang Islam tu satu, yang kedua orang mukmin dipanggil demikian. Rasulullah baca ayat ni menjadi bukti bahawa iman bukan bererti Islam saja. Islam lebih umum daripada iman dipanggil. Islam ni maknanya secara umum, ramai orang Islam tapi tak tutup aurat. Ramai orang Islam tapi tak solat. Ramai orang Islam tapi dia langgar syariat. Dia baru Islam dipanggil. Baru peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua dipanggil orang yang benar-benar berkeyakinan dengan iman. Dengan kata lain, iman lebih khusus daripada Islam. Kalau senang untuk kita nak fahamnya, iman tu lebih khusus daripada seorang Muslim. Cara dalam hidup kita.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, qalatil a'rabu amanna. Waktu mana orang Arab dia sebut kepada katanya orang Arab, dia sebut kami pun beriman, kami pun beriman. Kullam tu'minu, sebut pada mereka belum lagi beriman. Kullam tu'minu, kata pada mereka kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah pada mulut kamu tu aslamna, kami telah menyerah masuk Islam. Kaminya belum lagi beriman kepada Allah, tapi kami baru masuk Islam baru. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi sementara iman belum lagi masuk, meresap ke dalam hati kamu, berkatalah kami telah Islam. Belum mana keyakinan tu mengesap dalam badan kita ni, maka kita sebut Islam je baru. Aku ni seorang Islam je baru. Ni Allah tegur pada orang Arab. Bila orang Arab kata, kau ada di kalangan orang Arab Badui ni, dia sebut ada Rasulullah. Bila berjumpa dengan Rasulullah, amanna, disebut. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia sebut, saya beriman pada Allah. Lalu Allah tegur terus, kullam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Kata mulut kamu tu belum lagi beriman. Walakin, tetapi yang kamu boleh sebut, qulu aslamna, sebutlah aslamna. Aslamna ni maknanya saya baru masuk Islam baru. Bila? Sehingga bila? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sehinggalah masuknya iman dalam hati-hati kamu. Tu para hadirin sekalian kena ingat, dalam hidup kita ni, ramai orang kita ni dia kata saya orang beriman juga. Beriman apa kalau lawan syariat? Orang yang lawan syariat, dia belum lagi beriman. Dia tak tutup aurat, dia belum lagi beriman. Dia jadi LGBT, lagi tak beriman. Lagi tak beriman. Beriman ni maknanya dalam hidup dia mesti dia masuk Islam, kemudian dia berkeyakinan dengan Islam. Itu dipanggil orang yang peringkat beriman, berkeyakinan dalam hidup. Sebab tu dalam konsep kita sebagai orang yang benar-benar beriman pada Allah ni, kita kena tunjuk dengan peribadi kita, tingkah laku kita, keluarga kita, masyarakat kita tunjuk peribadi kita ikut Islam. Cara hidup kita ni dengan Islam. Kita tanya, kenapa kita kena ikut Islam, Ustaz? Jawabnya kerana kita nak masuk syurga kan. Kalau kita nak masuk syurga, kita kena dengan Islam je. Selain daripada Islam, kita tak boleh masuk syurga. Itu Islam. Yang kedua, lepas pada tu kita kena beriman. Kena ikut segala apa yang disuruh oleh Allah. Kalau kita tak ikut benda yang disuruh oleh Allah, macam mana kita nak boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Tu ada orang yang dia masuk neraka dulu. Walaupun dia Islam, tapi masuk neraka dulu. Kenapa masuk neraka dulu? Kerana dia tak beriman. Dia Islam tapi tak beriman pada diri dia. Ni gambaran dalam hidup kita. Orang Islam, orang yang Islam, dia kena pergi. Rugilah. Kita dah orang Islam dah. Tapi tiba-tiba kita tak pergi pada peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua apa dia? Menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang bermaksud seorang yang berzina, ketika mana dia seorang yang sedang berzina, ketika mana ia berzina, tidaklah dikatakan sebagai seorang yang beriman, sempurna keimanan dia. Itu cara demikian. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Rasulullah SAW sebut demikian. Tidak dianggap berzina seorang yang penzina kecuali dia dalam keadaan yang dia ni sedangkan dia seorang mukmin. Waktu mana dia zina tu, terkeluar iman daripada ubun kepala dia. Keluar iman dalam tubuh badan dia. Begitu juga orang yang mencuri. Dia tidak dianggap orang yang beriman kalau dia mencuri. Demikian juga dengan orang yang memimpin masyarakat, memimpin keluarga dan memimpin. Kalau dia buat khianat, rasuah, dia belum lagi dianggap beriman. Dia boleh dianggap Islam, tapi dalam keadaan dia tidak ada iman, dipanggil demikian. Kan masyarakat kita ni kan sibuk sebut bahawa lebih baiklah si kafir, dia sebut demikian, yang memimpin dibandingkan dengan orang Islam yang dalam keadaan si kafir yang amanah jauh lebih baik daripada orang Islam yang khianat. Kita sebut tak, orang Islam dia tidak akan khianat. Bila dia masuk Islam, dia mesti ada keimanan pada tubuh badan dia. Bila keimanan pada tubuh badan dia, dia tak akan khianat. Kalau dia khianat juga, dia bukan orang yang beriman.
Dia panggil demikian. Dia buat dosa. Orang ni orang munafik. Orang yang kalau kamu tidak ada iman pada tubuh badan kamu, kamu jadi orang munafik pada diri kamu. Islam, dia Islam. Orang munafik ni Islam ke tak Islam? Islam. Tapi kalau dia buat khianat, maka dia anggap di waktu tersebut, dia tidak lagi dipanggil orang yang mukmin, tetapi dia anggap orang munafik. Lawan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebut pada, kan kecoh kan dalam parlimen ada disebut. Beberapa orang ahli parlimen dia sebut, dia kata lebih baiklah bagi pada orang Islam, orang kafir yang bertanggungjawab dibandingkan dengan orang Islam yang tak bertanggungjawab. Dia sebut demikian. Kita kata mana ada orang Islam yang tak bertanggungjawab, yang ada yang tak bertanggungjawab mesti dia munafik. Kenapa tak nak sebut munafik yang tak bertanggungjawab? Sebut munafik yang tak bertanggungjawab lah, senang ceritanya. Yang dipanggil demikian. Mudah kita nak gambarkan demikian. Siapa yang buat demikian? Menandakan dia buat demikian, tanda dia tidak ada iman dalam tuadan dia. Dalam hidup kita ni, biar kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lepaslah keimanan daripada diri seorang itu berkurang iman dia. Namun perkara ini tidak menjadikan sebagai kafir berdasarkan pada kesepakatan ijma' ulama kaum muslimin. Hadis ini menunjukkan Islam lebih umum daripada iman itu sendiri. Kemudian nak sebutnya kalimah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tu ayat tu nak gambarkan orang yang Islam tu umum, manakala mukmin itu dalam keadaan yang lebih khusus, orang yang nampak tanda keimanan pada tubuh badan dia. Wal qanitina wal qanitat, lalu was-sadiqina was-sadiqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, wal qanitina wal qanitat, orang lelaki yang taat dan orang perempuan yang taat. Rasulullah baca. Kemudian orang lelaki dan orang perempuan yang benar-benar was-sadiqin was-sadiqat, orang benar-benar menunjukkan keimanan dia kepada Allah dengan as-siddiq, dipanggil demikian. Dan juga as-sadiqat, dan orang perempuan yang menunjukkan kebenaran Islam dalam hidup dia dengan tubuh badan dia, as-sadiqat dipanggil. Orang yang membenarkan apa yang diajar oleh Allah. Setelah mana kedatangan Islam, terdapat darjat yang lebih tinggi nilai di sisi Allah, iaitu yang disebut iman. Manakala qanut, ketaatan beribadah, bermaksud melakukan ketaatan ibadah yang dilakukan dengan taat dan khusyuk, lahir daripada penghayatan yang kedua. Bila kita ada iman, kita jadi lebih terfokus. Dia panggil qanut ni, maknanya kita ni benar-benar dia panggil terperinci. Kita lebih terjaga dalam keadaan yang lepas pada kita ada iman, kita jadi qanitina wal qanitat. Orang yang benar-benar dalam keadaan qanitin ni, maknanya orang yang dia jaga, dia halusi setiap benda tu, dia jaga-jaga. Yang ni kalau aku makan, aku makanan syubhah, aku tak buat. Qanitin. Orang yang qanitin ni, dia jaga yang betul-betul dia terjaga pada diri dia. Dia tak memandang sembarangan pada diri dia. Dia jaga pandangan mata dia. Kemudian dia tak dengar keseluruhan benda yang dia boleh dengar. Tak. Tapi dia dengar benda yang dibenarkan dalam syarak. Dia panggil qanitin wal qanitat. Orang lelaki yang qanit, yang taat pada Allah, dan juga orang perempuan yang benar-benar taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Was-sadiqin was-sadiqat, dan dia tunjukkan diri dia, pengorbanan dia dalam alhamdulillah, dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dia benar-benar tunjuk peribadi dia, tingkah laku dia dalam hidup dia ni. Bila dia jaga tingkah laku dia tersebut dalam keadaan yang dia tunjuk as-siddiq, sebagaimana Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Firman Allah Taala dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi, orang yang siddiqin ni, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ada di kalangan orang mukmin yang benar-benar menunjukkan siddiq dalam hidup dia ni kepada Allah. Sanggup dia korbankan jiwa raga dia semata-mata sadaqu ma ahadullah alaih,
dia benar terhadap janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbah, ada di kalangan mereka yang gugur dalam menunjukkan siddiq mereka tersebut. Wa minhum man yantazir, ada di kalangan mereka yang menunggu-nunggu saat mereka berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat-peringkat orang mukmin. Terdapat beberapa penggunaan makna dalam ayat tersebut. Antaranya amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhiratan wa yarju rahmat rabbih. Allah Subhanahu wa taala sebut, engkaukah yang lebih baik ataupun orang yang taat mengerjakan ibadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri sambil takut terhadap azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan manusia ni, dia bangga, aku ni harta benda banyak, aku ni pangkat besar, aku ni mempunyai pengaruh yang ramai. Orang ni yang bernilaikah? Ataupun amman huwa qanitun, ataupun orang yang qanit, orang yang benar-benar taat pada Allah itu, ana al-lail, malam-malam bangun tahajud, kemudian sajidan, dalam keadaan sujud, wa qa'iman, dalam keadaan dia berdiri, yahdharul akhirah, sentiasa teringat akhirat. Dalam jiwa dia ni sentiasa membekali akhirat. Dia nak buat apa pun dia teringat akhirat. Akhirat nanti macam mana, segala benda keadaan bagaimana pada diri dia. Wa yarju rahmata rabbih, dalam hidup dia sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang ni yang jauh lebih bernilai daripada harta benda banyak, kemudian pengaruh yang ramai, pangkat yang besar, segala benda yang ada tersebut pada diri dia tak ada nilai dibandingkan dengan seorang yang sujud pada malam hari, kemudian dalam keadaan hidup dia yarju rahmata rabbik, rahmata rabbih, yang sentiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita orang yang qanitun ana al-lail. Qanitun, dalam keadaan dia ni qanit, maknanya betul-betul taat pada perintah Allah. Orang tengah-tengah tidur sedap, dia bangun tahajud pada malam hari. Sajidan wa qa'iman, dan bangun kemudian berdiri, yahdharul akhirah, teringat je akhirat Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kamu nak tengok siapa yang paling taat dalam hidup ini, makhluk Allah mana yang paling taat. Walahu man fis samawati wal ard, bagi dia, ya Allah jadikan sekalian makhluk yang ada di langit dan juga di bumi adalah kepunyaan Allah. Yang ni kullun lahu qanitun, semua makhluk yang ada ni semua taat pada perintah Allah. Tak ada yang nak lawan perintah Allah. Tak ada. Langit taat, qanitun. Langit taat pada perintah Allah, bumi taat pada perintah Allah. Segala makhluk yang lain ni semuanya qanitun, semua taat pada perintah Allah. Burung-burung yang berterbangan bertasbih pada Allah, berzikir pada Allah. Kemudian dalam keadaan tawakal yang hebat. Makhluk yang lain yang tinggal degilnya apa dia? Makhluk manusia aja. Makhluk manusia dan juga jin. Yang jenis ada PL, dipanggil demikian. PL tak nak sujud, tak nak hidup dalam keadaan qanitun billah, tak nak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita, kita ni tak pernah nak belajar dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tu tengok matahari, bulan, siang, silih berganti siang dan juga malam. Kemudian bintang-bintang cakrawala yang ada, segala benda yang Allah jadikan di atas muka bumi ni semuanya sujud taat pada Allah. Jadi qanitun billah, qanitnya dengan Allah. Tapi makhluk manusia dan juga jin ada PA je memanjang, ada je benda yang dia nak lari daripada mentaati perintah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang lain, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala sebut, peliharalah kamu dalam kamu mengerjakan sembahyang pada waktu solat fardu pada kamu, khususnya solat asar. Allah Subhanahu wa taala sebut as-salatil wusta, solat asar merupakan solat pertengahan dipanggil. Dan dirilah kamu kerana Allah dalam solat kamu tu dengan taat, wa qumu lillahi qanitin. Jadilah kamu ni dengan Allah ni jenis qanitin, sentiasa jaga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut solat asar? Kerana solat asar ni pun ramai juga orang tinggal.
Ramai orang kita ni buat PL, dia panggil. Solat Zuhur boleh. Solat Asar tu, ramai di kalangan kita ni tinggal solat Asar. Itu cara demikian. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jaga khususnya solat Asar, solat wusta, dia panggil. Solat wusta ni, kalau disebut, kalau orang tanya solat wusta ni solat apa? Solat Asar. Itu pada diri kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila kamu boleh jaga solat Asar, itu tanda kamu ni qanitin. Orang yang waqumu lillahi qanitin. Dirikanlah diri kamu ni dengan Allah yang jenis taat. Sebagaimana langit bumi, sebagaimana binatang-binatang semuanya qanitin billah, semuanya taat pada Allah, maka demikianlah kamu sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan dengan lelaki serta perempuan yang benar ialah benar dalam ucapan dan kataan ataupun jujur dalam tingkah laku mereka. Membenarkan dengan tubuh badan. Orang panggil demikian. Macam kita kan, bila kita buat kerja dengan satu syarikat, maka kita kena tunjuk komitmen kita dengan syarikat tu. Itu dipanggil sadiq. Sadiqin dipanggil demikian. Kalau kita tak boleh tunjuk komitmen dengan syarikat tersebut, kita cuai, bukan kita sadiq dia panggil. Demikian juga kita dalam rumah tangga. Bila kita berumah tangga, kita siddiq dalam rumah tangga kita. Komitmen kita dalam rumah tangga kita. Tunjuk tingkah laku kita, tanggungjawab, kebertanggungjawaban dalam rumah tangga. Itu tanda dipanggil siddiq, dia panggil. Orang yang siddiq dalam jujur pada diri dia. Sifat yang jujur merupakan sifat yang terpuji. Oleh sebab itu, para sahabat tidak pernah berani berbohong. Sahabat-sahabat tak berani nak berbohong. Sama ada pada zaman jahiliah atau setelah kedatangan Islam. Sifat jujur juga adalah salah satu daripada ciri keimanan yang ada pada seorang. Manakala pendustaan merupakan salah satu daripada ciri kemunafikan yang ada pada seorang. Orang yang sentiasa jujur, hidup dia pasti akan selamat. Hidup kita ni, biar kita ni jaga betul-betul perintah Allah, maka kita akan selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah, alaikum bisidqi, hendaklah kamu ni berlaku jujur dalam hidup kamu. Rasulullah sebut demikian. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, kerana dengan kamu menjadi manusia yang jujur ini membawa kebaikan dalam hidup kamu. Ini istilah yang kita nak sebutnya. Maknanya bila kamu ni hidup dalam keadaan jujur, kamu akan membawa kebaikan pada kamu. Wa innal bir yahdi ilal jannah, bila kamu dah dapat kebaikan yang banyak dalam hidup kamu, membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan. Mana-mana orang yang hidup dalam keadaan jujur akan dicatat di sisi Allah. Orang yang benar-benar siddiqan dipanggil. Orang yang benar-benar hidup dalam keadaan siddiq dipanggil. Orang yang demikian. Wa iyyakum wal kadhib, berhati-hati kamu daripada menjadi seorang pendusta. Jangan kamu berbohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bila kamu ni berbohong, lambat laun dia akan pergi kepada kehancuran, keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Bila kamu dah jadi keburukan, akhirnya kamu akan pergi terhumban ke dalam neraka Allah. Wa innar rajula, seorang yang tidak jujur ini, la yakdzibu, dia dalam keadaan berbohong, hatta yaktuba indallahi kadzaban, sehingga dicatat di sisi Allah seorang pendusta dalam hidup dia tersebut. Ini siddiq dia panggil. Siddiq dalam hidup kita ni diajar supaya kita jaga keadaan demikian. Kita berhenti setakat ni lah, insya-Allah. Tersambung pada ayat was-sabirin was-sabirat ni pada pengajian yang akan datang nanti, insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan pada kita lah dalam pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.